وسلم وعلانية الشفاء والبركات والفتوحات بسم الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله التوفيق والهداية إلى صراطك المستقيم. آمين يا رب العالمين. Muka surat kitab Jawi, muka surat yang kedua, baris yang ke-11 dari atas. Sebelah baris dari atas. Hak Rumi tak ada apa? Ha? 12. Ha? Wa ba'du. Ha, wa ba'du kan? Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa ba'du fa'alamu ya ma'syaral muslimin وفقنا الله وإياكم وألهمنا رشدنا وأعاذنا من شر أنفسنا. Dan adapun kemudian daripada itu, maka ketahuilah oleh kamu hai segala orang muslimin, telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengilhamkan dan mengilhamkan kamu dan kamu cerdik dan lindungkan daripada kejahatan diri kita. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata dia bahawa ketahuilah oleh kamu, adapun kemudian daripada itu, dia kata adapun kemudian daripada itu, maka ketahuilah oleh kamu bahawasanya, kata dia di sini, segala orang muslimin telah memberi faham akan kami dan akan kamu. Yang memberi faham akan kami dan juga kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata musannif rahimahullahu ta'ala bahawa yang memberi faham akan kita ilmu ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja kita ngaji, kerja kita belajar, kerja kita menuntut ilmu. Tapi yang akan beri kita faham, yang akan beri kita ni ilmu, itu semua adalah daripada Allah, bukan daripada diri kita sendiri. Kita ni tak ada bendanya. Tak ada apanya, kosong. Kedekat tak ada, kemampuan tak ada. Semua tu datang daripada Allah. Cuma disuruh kita ni berusaha. Usaha dengan cara apa? Hak duk ngaji ni.
Ngaji ni usaha. Bawa kitab tu usaha, bawa pen tu usaha. Tulis, dengar, tengok tapi tak faham. Kerja beri faham Allah. Kerja bagi faham Allah. Kerja kita usaha. Ngaji ni usaha. Duduk ngaji tak malam tu usaha. Start ngaji tak malam tak faham. Tak fahamkan kerja kita. Sebab yang memberi faham itu akan diri kamu dan juga diri kita ni adalah Allah, kata di musannif. Allah je yang akan boleh beri faham. Kamu mengajilah 20-30 kitab pun, ngajilah banyak-banyak guru pun, kalau Allah tak izin tak beri faham, tak beri faham. Ada orang tak mengaji pun, tapi dia Allah Ta'ala beri dia faham, dia akan faham. Beza tu. Tak. Ada orang tak mengaji pun, tapi Allah Ta'ala izinkan dia faham, dia faham. Tak. Buka kitab, tengok kitab semua. Kadang-kadang kefahaman yang Allah Ta'ala beri tu dengan jalan berkat. Kefahaman yang Allah Ta'ala beri tu dengan jalan keberkatan. Nah, contoh jalan berkat apa? Duduklah majlis ilmu. Dia tak, orang kata apa, duduk dengar ustaz mengajar ni, memang tak faham pun. Kita tak faham, kita buat kerja lain. Nah, kita tak faham, kita buat kerja lain. Kita merawit. Duk, nah, kalau kata tak ada benda nak buat dah, duk buat kerja tu, duk main kapet, duk tengok itu, duk tengok ni, tengok silin, tengok lampu, tu merawit tu. Tak ada orang, dia ngusik orang. Orang nak ngaji, dia ngajak belabun. Biasa. Nah, sedangkan faham itu daripada Allah. Nak bagi faham tu semua daripada Allah, bukan daripada kita. Kita ni tak ada upaya, tak ada kemampuan, satu benda pun tak ada. Tak ada kemampuan, tak ada upaya apa pun. Kemudian kata dia lagi, dan mengilham kamu, dan cerdik kamu, dan kamu cerdik, dan lindung daripada kejahatan diri kita. Semua itu daripada Allah. Allah yang mengilhamkan kita, Allah yang memberi faham akan kita, Allah yang memberikan kita cerdik. Semua itu daripada Allah, bukan daripada kita. Tak ada daripada kita sebutir habuk pun. Tak ada daripada kita ni seperkara pun tak ada. Tak ada. Kita duk perasan, kita duk berasa bahawa kita ni ada sesuatu, ada seperkara, ada sebenda yang boleh memberi faedah. Hakikatnya tak ada. Hakikatnya kosong. Ada? Kosong, tak ada bendanya. Lalu kata dia di sini lagi, Allah yang beri kita cerdik, Allah yang beri kita ilham, dan Allah lah yang lindung kita daripada kejahatan diri kita. Kejahatan nafsu kita. Kerana nafsu ni dia suka bawa kita pada benda yang seronok. Dan lapang, dan juga kejahatan. Ni yang disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am. Allah Ta'ala tanya kepada kita, adakah tak sampai kepada kamu ni, maksud ayat tersebut, adakah tak sampai pada kamu ni risalah, seruan daripada Tuhan kamu, tentang bahawa kamu ni akan dibangkitkan pada hari esok? Tak sampai ke? Allah Ta'ala tanya. Maka kata di orang tu, iaitu manusia di akhirat besok, ya, sampai. Telah sampai kepada kami akan risalah, akan peringatan, akan orang panggil amaran daripada Allah. Tapi kami ni terperdaya dengan dunia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan buat kerja yang tidak memberi faedah. Kami ni banyak merawit hal lain, kami ni banyak kan mengesahkan hal lain. Hak ni yang berlaku. Duduk sibuk dengan dunia sampai lupa kepada akhirat. Sibuk, tak kisah dah hal lain. Semayang tidak, apa tidak. Kenapa? Nurut nafsu. Nurut nafsu. Ibadat tidak, 24 jam kadang-kadang duk kalit dengan benda lain yang tak ada faedah pun.
Tak. Duk bincang kat 3 minggu, kat sebulan. Tak. Apa dia? Siapa nak jadi Perdana Menteri? Dah habis siapa jadi menteri? Siapa nak jadi Menteri Besar Perak? Tuan-tuan duk kalut buat apa? Bukan ada nama tuan-tuan pun. Nah, ada nama tuan-tuan? Tak ada. Hentikan dia. Sampai tak mengaji, balik rumah, start motor. Ngapa nak tengok berita? Tak adanya nama tuan-tuan. Hentikan dia. Tak terlintas dalam kepala otak dia nak lantik tuan-tuan dia jadi menteri. Yang duk kalut tu buat apa? Tak. Saya kurang ada juga nama-nama sibih dalam menteri tu. 2 nama pula tu. Zulkifli Bakri dengan Abdul Rahim Bakri. Tuan-tuan ada? Tak ada. Saya ada ke? Tak. Nak cerita kan tak? Kadang-kadang kalut. Maaf Ustaz, balik tu. Kenapa? Tengok berita katanya. Berita buat apa? Kan? Nak tengokkan lantikan kabinet. Tak ada nama tuan-tuan. Hentilah. Nama menteri besar pun nama orang sama tak? Nak kata apa? Jangan duk kalih sangat. Tak? Jangan duk teralik sangat. Mengaji, belajar. Ada tok guru ngaji. Tak ada tok guru buat amal. Kan? Kadang-kadang kita ni tertipu dengan dunia, dengan nafsu. Tak? Sekalipun akhirnya menjatuhkan kita ni pada kebinasaan, kerugian. Tak? Akhirnya ujungnya binasa. Bila kita ikut kejahatan diri ni, akhirnya ujungnya binasa. Berapa ramai tuan-tuan yang kalah dengan dunia? Tak? Berapa ramai yang kalah dengan dunia? Ramai. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Hari ni Allah Ta'ala tunjuk zahir satu persatu. Sebab kita kena doa banyak-banyak tu rupanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kena doa tu banyak-banyak. Tu rupanya apa? Ramai kita tengok hari ni tak? Orang yang boleh kalih, orang yang boleh tumbang, orang yang boleh tumpah hanya semata-mata dengan dunia. Tak? Macam-macam hari ni. Wa'iyazbillah. Minta lindung pada Allah. Kan? Kena rasa takut, kena rasa risau, kena rasa bimbang. Tak? Takut-takut kita ni esok terkalih dengan dunia. Tak? Seronok dengan dunia ni menyebabkan kita lupa kepada kerja-kerja buat jalan kita menuju kepada akhirat. Tak? Baik. Inna salata imanuddin waja'alu mabanil islam mil khamsi ba'da syahadatain. Bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama, dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara daripada mengucap 2 kalimah syahadah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia kata bahawa sembahyang itu adalah tiang agama. As-salatu imanuddin. Ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimah ni dia iktibas. Iktibas ni dia ambil hadis tapi dia bubuh di depannya, pangkainya, awalnya dengan innas salatu imanuddin. Maksudnya as-salatu imanuddin. Iman ni tiang agama. Sesungguhnya sembahyang itu adalah tiang agama. Hadis riwayat Imam Dailami. Kan? Bagaimana sembahyang ni sebenarnya adalah tiang terah kepada agama. Kalau kita nak buat rumah kena ada tiang. Tak? Asas kepada tiang tu tauhid. Tu yang kita buat bim, buat tapak gajah tu. Nak buat perumpamaan mudah nak bagi faham. Nak boleh naik bumbung kena ada tiang yang kukuh. Tak? Nak naik bumbung kena ada tiang yang kukuh. Tak kisahlah tiang tu nama tiang apa pun. Tiang seri ke, tiang apa ke, tu tak kisah. Tapi kisahnya kalau nak naik bumbung kena ada tiang yang kukuh. Tiang yang boleh bertahan. Tak? Tiang yang boleh bertahan. Kita buat surau ni pasang tiang. Berapa batang penuh tiang keliling surau ni. Sebab nak bagi kukuh.
nak bagi elok, nak bagi bertahan surau ni supaya tak roboh. Cuba bayang kalau surau ni buat tak bertiang. Agak-agak boleh buat. Ikat batu. Boleh lah, tapi kalau terajang kepan tak. Kerana tiang ni fungsi dia adalah menguatkan. Fungsi dia adalah mengemahkan. Itu fungsi tiang dalam sesebuah rumah. Tak? Fungsi tiang yang ada dalam sesebuah rumah. Baik. Kemudian kata dia, maka sembahyang ni adalah tiang agama. Maksud tiang agama ni, padanya lah waja'alu mabanil Islam khamsi ba'da syahadatain. Dia kata apa? Adalah dan juga katanya dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara. Kemudian daripada mengucap syahadatain. Lepas mengucap 2 kalimah syahadah tu, maka sembahyanglah ibadat dia yang paling utama. Lepas sembahyang apa? Rukun Islam yang 3 adalah menunaikan zakat ke puasa tu? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wal hajj baitillah man istata'a ilaihi sabila. Haji tu jatuh nombor 5, puasa tu jatuh nombor 4. Maka semayang dengan zakat ni berkapuh mesti. Sebabnya pejabat agama dia selalu duk suruh membayar zakat tu. Sebab dia tu 2 ibadat yang berkapuh, yang bersekali. Tak terima zakat kalau tak semayang, tak sempurna semayang kalau tak berzakat. Ada 3 benda dalam dunia ni yang disebut tak dikira, melainkan kena ada lagi satu. Ati' Allah wa ati' Rasul. Taat pada Allah mesti taat pada Rasul. Kalau taat pada Rasul mesti taat pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi. Siapa yang taat kepada Allah, siapa yang cinta kepada Allah, maka hendaklah dia mengikuti Nabi. Maksudnya kalau orang tu cinta kepada Nabi, dia tak cinta kepada Allah, maka bohonglah cinta dia kepada Nabi tu tadi. Kalau orang tu kata saya ikut Allah tapi saya tak ikut Nabi, maka orang ni pun juga bohong. Satu. Kemudian yang disebut zakat dan juga sembahyang. Sebab dikatakan aqimus salah wa itaiz zakah. Dirikanlah kamu oleh sembahyang, akan kamu akan sembahyang, dan juga hendaklah kamu keluarkan zakat. Aqimus salah wa itaiz zakah. Dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Maknanya kalau orang tu zakat tapi tak sembahyang, tak terpakai. Sembahyang, orang panggil zakat tu sah. Tak? Zakat tu sah, terima tak terima tu, tu masalah. Orang tu sembahyang, duit banyak sembahyang, tapi zakat tak nak keluar. Sembahyang dia sah, tetapi dia tak lengkap. Tak lengkap. Sebabnya zakat ni penting. Yang ketiga, ridaullahi birrida'il walidain. Ridha Allah birrida'il walidain. Ridha Allah Ta'ala tu terletak atas redanya 2 mak bapak. Kalau mak bapak redha, maka Allah Ta'ala akan redha. Kalau Allah Ta'ala redha, maka mak bapak juga akan mesti ada redha pada mak bapak. Sebagai contoh, seorang lelaki nak pergi perang pada zaman Rasulullah. Nabi tanya, kamu ada mak tak lagi? Ada. Kamu pergi jaga mak kamu dulu. Maksudnya kalau mak dia redha dia pergi perang, baru pergi perang. Kalau tak redha, jaga mak kamu. Itu lagi afdal. Walaupun kerja perang tu Allah Ta'ala redha. Tapi kalau mak bapak kamu tak redha, maka waktu itu tak wajib. Tapi kalau semayang, Allah redha, mak bapak tak redha anak semayang, maka tetap juga wajib si anak ni semayang. Jangan terbalik ikut pula. Mak saya tak redha, saya puasa Ustaz. Dia pergi kabarnya mak dia tak redha, dia puasa. Itu saya pun tak puasa lah. Nohin, apa tak ajak. Tak, saya pun tak puasa. Sebab apa minggu tak puasa? Sebab mak saya tak redha. Kan ustaz khabar tu, kalau nak dapat redha Allah kena dapat redha mak bapak. Dah mak bapak saya tak redha, Allah Taala lagi tak redha katanya. Itu bukan.
Jangan silap penin Robi tu pula. Kan dah mak bapak saya tak redha Ustaz, maka tak payah saya redha kan. Tak payah saya puasa. Tu ngarut. Tu orang yang jahil dia cakap Robi tu. Tak. Takkan. Dan tak jadi Robi tu pun. Tak. Maksudnya mestilah dengan keredaan kedua-duanya tadi. Tu maknanya. Maka semayang mestilah dengan adanya zakat. Jadi semayang ni daripada sudut kedudukan dia nombor 2 lepas syahadatain. Lepas syahadah maka dia duduk nombor 2 iaitu sembahyang. Nombor 3 zakat, nombor 4 puasa, nombor 5 adalah haji. Kan? Ni pun sehari 2 ni orang sibuk lah ni. Kan? Pasal coronavirus lah apa semua ni. Tak, sibuk orang, kelang kabut. Habis riuh. Ustaz, boleh ke pergi haji tahun ni? Saya dah daftar ke haji, ijak lagi. Sampai tak payah tanya. Tak. Dia duk kira, Ustaz, tahun ni haji boleh pergi? Tak ada daftar belum? Duk tanya haji boleh pergi tak? Tak ada daftar lagi. Kalau ijak daftar dulu. Dia duk kira haji lagi tak? Muka walpair. Apa nak jadi kita ni, Ustaz? Dah nak kiamat dah ni. Pandai tu. Tak? Tema dah tak bagi tawaf apa semua. Atau masjid depan rumah pergi? Tak juga tanya. Duk kira nak kiamat, duk kira itu, kira ini, kira apa bersedianya kita dengan kiamat. Tu yang penting. Tak? Yang pentingnya apa kita bersedia dengan kiamat. Bukannya duk sibuk belabun kedai kopi, besok lusa nak kiamat. Kan? Saya pergi baru ni, kan? Baru balik. Saya balik tu memang tengah-tengah duk panas kan? Duk kelang kelibut pasal corona ni. Kan? Saya pun dia pun telefon pukul 7.30, Ustaz, 2 je pilihan. Balik hari ni ke ataupun balik 3 hari bulan. Saya duk bayang kalau balik 3 hari bulan tu mungkin saya tak balik lagi malam. Mungkin. Dengan ceritanya flight Malaysia tu tak masuk lagi. Tak, flight mas tu tak masuk lagi. Mungkinlah. Kan? Kawan saya pun duduk sana tu duduk menung dah. Saya pun semalam hantar gambar rakit apa tu? Rumah rakit tu. Saya pun hantar ke dia. Saya kata balik pakai ni lah daripada Jeddah. Pelan-pelan bawa sampai Kuala. Saja ngusik dia mula dah. Saya kata balik pakai ni dah lah. Pelan-pelan jangan duk gaduh kan. Dua orang tu dausan memang elok. Dua orang pindah hidup sana tu eloklah balik pelan-pelan orang betul katanya. Elok lah. Tak katakan tak. Sebenarnya pertama Saudi dia tak pernah bersedia dengan wabak-wabak macam tu. Dia tak pernah bersedia wabak coronavirus tu dia tak pernah bersedia. Dan dia tak pernah menjangkakan pun pasal demo ni akan kena corona ni. Dia tak pernah jangka. Tapi bila kena apa itu berselerak lah demo. Kan? Demo tak pernah jangka tiba-tiba kena. Bila kena tu lah tak berselerak. Nanti kalau kata tak berselerak. Kan? Demo tak pernah ada kamera yang canggih. Saya masuk Saudi ni setakat nampak gambar kamera dekat immigration ni. Bagi satu CCTV, hak tu je dia ada. Tapi demo yang kamera apa kita kat KLIA tu boleh kesan suhu badan tu tak ada. Kita kan kata KLIA masuk kat Pulau Pinang pun ada. Kalau keluar ke Terbang Pulau Pinang tu Kementerian Kesihatan tunggu lah. Kat pintu-pintu sepadan semua ada alat pengesan haba tu. Demo tak ada. Jadi benda tu baru nak order. Nak order nunggu sampai nak pasang macam-macam. Jadi dia lambat sikit. Yang termasuklah yang jadi dekat Madinah Mekah tu dia tutup dataran mataf tu, dia pun bagi tawaf tapi tak boleh turun ke bawah. Dan ada waktu dia. Dan tuan-tuan jangan duk risau sangatlah pelik-pelik tentu pasal pun dalam sejarah ni pernah 40 kali ibadat haji ni tak buat. Pernah. Walaupun ada disebut katanya menyambut Imam Mahdi nak datang dan sebagainya, mungkin kita tak tolak benda tu. Tak, boleh jadi. Nak dekat kiamat tu boleh jadi. Tapi apa kita bersedia dengan kiamat? Belabun je tak jadi. Duk nyembang kiamat. Tangan isap rokok Kiamat. Orang azan duduk kat kedai kopi Kiamat. Orang khutbah Jumaat kita duduk kat luar Datang Jumaat tu baru nak start motor, orang dah azan dah.
Tu nak cerita kiamat. Kiamat sopa tu kau baru lagi. Idaklah salah ni kau sopa baru tu. Kan? Pantau orang offer. Berapa kali dah tukar sopa kau? 6 kali dah tahun ni. Kenapa? Ada offer. Lawa pula tengoknya Ustaz. Tu tukar lah katanya. Kalau kopi tu datang dajal, kau bermana gamak? Jangan main-main. Tak? Jangan main-main. Sebabnya kena banyak beramai, banyak berzikir, banyak berwirid, banyak orang panggil banyaklah beramal dengan segala amalan-amalan yang Allah Ta'ala redha. Tak? Buat. Jangan duk kira kelang kabut. Tak? Duk kira nak kiamat. Persediaan dengan kiamat tu tak ada. Tu jangan. Tak? Yang tu jangan. Rugi kita. Tak? Baik, kemudian. Wa mahaluha minad din. Mahalur ra'si minal jasadi. Fakama annahu la hayata lima la ra'sa lahu. Fakadha la dina liman la salata lahu. Kadha warada fi akhbari. Dan tempatnya daripada agama seperti tempat kepala daripada tubuh. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Demikian telah datang daripada beberapa hadis Nabi SAW. Dia kata apa? Dan tempatnya sembahyang ini pada agama seperti kepala. Sembahyang ni dia buat umpama macam kepala. Sembahyang ni dia buat perumpamaan macam kepala. Tak? Yang duduknya pada badan. Kepala ni kalau tak ada kat badan boleh hidup ke gamak? Kepala tak ada kat badan boleh hidup ke? Badan tu boleh hidup? Badan tak boleh hidup kalau tak ada kepala. Tapi kepala boleh hidup kalau tak ada badan. Apa dia? Penanggil. Penanggil dia mana ada badan kan? Pandai-pandai lah cerita orang kita dulu-dulu ya. Dia kata penanggil ni kalau datang kena cari siapa punya tuan penanggil tu. Badan penanggil tu kena cari. Apa susah tengok muka penanggil tu? Orang RPA ke tidak? Kalau dia orang RPA, kita pergi rumah dia, kalih badannya. Dia berkata Robi tu. Dan yang peliknya tak kena pula. Kan? Dia kata penanggil ni senang je Ustaz. Kalau nak mengadap penanggil ni. Tu buat macam mana? Kalau jumpa penanggil tu, kita pergi cari badan ni. Betul? Dah cari jumpa badan, kita kalihkan. Nanti penanggil tu datang, dia silap masuk. Nanti kepala dia tertolin. Kepala ke belakang. Badan ke depan. Katanya tak? Wallahualam, cerita orang Melayu dulu. Kan? Tapi yang saya tahunya, kawan-kawan saya duk cerita, saya tak pernah jumpa. Wa'iyazbillah, tak nak jumpa pun. Tapi dia berkata pernah jumpa api lah. Penanggil ni api. Kan? Tapi orang kita ni mitosnya penanggil tu kepala tak ada. Kepala tak ada badan. Ada. Wallahualam. Tak lindung pada Allah, jangan duk tengok. Tak? Tapi nak kata tuan-tuan, badan ni kalau tak ada kepala tak boleh hidup. Itu sebabnya dalam undang-undang Islam, perkara hukum-hukum berkait dengan undang Islam, kalau berkait dengan kononnya bunuh balas bunuh. Undang-undang bunuh balas bunuh. Kalau bunuh balas bunuh ni, cara dia mudah, iaitu bunuhkan dengan cara yang paling cepat mati. Apa dia? Pancung. Qisas tu bunuh dengan cara paling cepat mati. Tak, tu sebabnya dekat Jeddah ada masjid, nama dia Masjid Qisas. Orang panggil masjid tu Masjid Qisas. Kenapa orang panggil masjid tu Masjid Qisas? Sebab dekat situlah tempat di mana orang-orang yang bersalah dijatuhkan hukuman pancung. Saya pernah lah sekali tanya kepada orang driver bas yang bawa bas tu, orang Indonesia. Dia kata, kat sini Ustaz tiap-tiap hari ke? Saya tanya dia. Dia kata tak. Yang kat sini ni adalah kalau jadi pun dia nak qisas mungkin 5-6 bulan sekali. Cara nak tahu kena ada qisas ke tak ada qisas hari tu, kerat tangan semua tu, ada ambulan. Kalau ambulan banyak, itu bermakna hari tu ada orang yang akan hukum qisas. Dekat Masjid Qisas Jeddah. Dekat Masjid Qisas Jeddah. Jadi dia nak kata apa? Dia nak kata di sini bahawa kepala itu adalah ganti.
sembahyang itu kedudukannya kepada kepala. Dah. Wa mahalluha minaddin mahalluha ra'si. Dah. Iaitu dia kata tempatnya itu adalah menggantikan kepala daripada anggota badan. Yang mana katanya maka seperti bahawasanya tiada hidup baginya orang yang tiada kepala baginya. Orang tak ada kepala ni tak boleh hidup. Ada orang yang tak ada kepala, tadi kita sebut tak ada orang yang akan hidup kalau dia tak ada kepala. Itu sebabnya cepat paling bunuh, pancung kepala. Nah, perkara nak paling bunuh cepat, pancung kepala. Jepun buat tu betul. Nah, nanti bawa pergi Melaka, kepala potong. Nak. Dululah. Kan? Tak tahu pasal apa dia bawa pergi Melaka. Kita pun tak tahu. Tapi cerita Sajen Hasan, kau bawa pergi Melaka lah. Kan? Kerak kepala, pancung kepala. Tak? Sebab orang ni dianggap melawan askar Jepun. Tak? Pancung kepala. Maka paling cepat potong kepala. Paling mudahnya potong kepala. Dalam Islam pun hukuman paling mudah potong kepala. Walaupun dalam masalah qisas, cerita sikit, dia ada perkara yang terperinci dalam qisas. Iaitu apa? Kalau kata orang itu dibunuh dengan guna pisau sepanjang 6 cm contoh. Pisau tu masuk dalam badan orang tu 3 cm. Maka mestilah ditikam orang tu sedalam 3 cm. Tempat yang sama ditikam, dan sebagai ulama kata darah yang keluar juga mesti sama banyak dengan darah yang dikeluarkan pada orang yang diqisas. Kalau tak boleh upaya orang itu, maka dijadikan hukum diat. Ini ada pandangan ulama kata orang itu. Tetapi ada tetapinya di situ, iaitu yang aulanya, yang kuatnya, yang padunya daripada pandangan-pandangan semua ulama ni adalah orang yang ni tadi hendaklah dihukum pancung sahaja. Pancung je sampai mati. Itu je cara dia. Dah, itu je cara dia. Baik. Habis. Maka dia kata demikianlah juga didatangnya daripadanya beberapa hadis, iaitu antaranya la iman liman la amanata lahu, wala salata liman la tuhura lahu, wala dina liman la salata lahu, innama mawdi'u salata minad din kamawdi'i ra'si minal jasad. Hadis yang ceritakan semayang dengan kepala ni sama derajat, hak ni hadis dia, iaitu tak adalah iman kalau orang tu tak ada amanah. Orang tu tak dikatakan amanah kalau dia tak ada iman, dan tidaklah dikatakan orang itu beriman kalau dia tidak amanah. Dan juga tidaklah ada salat bagi siapa yang tak bersuci, bertaharah. Nah, orang yang tak bertaharah, orang yang tak bersuci, maka tak solat. Tidak dikatakan orang tu solat. Mana nak sah solat kalau tak ada wuduk? Dia datang masjid, dia terus semayang. Wuduk mana? Tak ada. Semayang je terus katanya. Tak sah. Nah, dan tidaklah dikatakan adanya orang itu beragama kalau kata dia tidak mendirikan solat. Maksudnya taklah dikatakan orang tu beragama kalau dia tak semayang. Orang tak semayang, macam mana kita nak kata dia agama? Bukan kata dia kafir tak, tapi tak sempurna agama kalau dia tak semayang. Dan katanya sesungguhnya tempat sembahyang itu daripada agama seperti mana kepala pada jasad. Macam mana kepala duduk di jasad, macam itulah rupanya sembahyang dalam agama. Baik, kemudian ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala salatil muqimina laha al-khashi'ina fiha daimaini 'alaiha wa bidzalika amara Allah bi'ibadahu fabidzalika amara Allah 'ibadahu al-mu'minin fi kitabih wa bihi safahum faqala hafizu 'ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka menjadikan kami Allah Subhanahu wa taala dan akan kamu daripada orang yang memelihara akan sembahyang, akan atas sembahyang, memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu, dan orang yang muqim bagi sembahyang,
yakni mendirikan dan memeliharakan dia. Lagi orang yang khusyuk padanya, yakni tetap hatinya, padan anggotanya di dalam sembahyang. Maka dikata di sini pula Allah Ta'ala jadikan kami ni akan jadikan kami akan Allah Ta'ala, maka jadikan kami akan, yakni Allah Ta'ala akan sembahyang itu pada kamu orang-orang yang memelihara sembahyang itu 5 waktu. Nah, iaitu mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang memelihara sembahyang 5 waktu. Mudah-mudahan. Ini pengharapan ayat ni. Bila kita sebut mudah-mudahan ni, ini sebagai salah satu pengharapan. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni orang yang menjaga sembahyang. Satu. Nah, ini pengharapan kita. Nah, wa ja'alana Allah, menjadikan kami akan Allah Ta'ala itu akan orang yang memelihara akan sembahyang. Nah, kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang jaga sembahyang. Nah, jaga sembahyang dengan benar-benar. Nah, dengan elok, dengan sempurna. Ada. Dan akan kamu daripada orang yang memeliharakan atas sembahyang yang 5 waktu. Dan juga bukan setakat kita, dan juga kamu. Maknanya kamu tu kita lah. Kami ni Syekh Daud, kamu tu kita. Akan juga orang yang sembahyang 5 waktu. Dan orang yang muqim, yakni orang yang mendirikan akan sembahyang, yakni mendirikan dan memeliharakan dia. Dia jaga sungguh-sungguh semayang ni tadi. Dia pelihara sungguh-sungguh semayang ni tadi. Lagi orang yang khusyuk, iaitu orang yang merendahkan hatinya. Orang yang menjaga hatinya. Orang yang hadir hatinya dalam sembahyang tadi. Nah, padanya. Yakni tetap hatinya. Dan anggotanya pada sembahyang itu. Lagi yang mengekalkan atas sembahyang, tiap-tiap sudah sembahyang, mencintai ia hendak mengerjakan sembahyang yang kedua. Demikianlah selama-lamanya. Orang yang betul-betul khusyuk dengan sembahyang ni, apa dia? Iaitu orang yang habis sembahyang, dia duk tunggu sembahyang lepas ni. Bukan ngeluh. Kita habis sembahyang, saat lagi tadi dah bunyi tet. Loh, cepat benar isyak. Dengar azan, mak tak ada nak melunjur. Kan? Benar tak? Kita kan orang itu kadang-kadang tak? Dengar je bunyi tet. Habis dah. Cepat benar masuk isyaknya pun. Tak ada nak lunjur kaki. Kira lunjur. Tak? Dia kan kira itu. Maksudnya apa? Sembahyang ni, ibadat ni tadi, tak? Jaga dengan sempurna. Jaga dengan elok. Mana lepas tu pula dia seronok. Nunggu. Bila nak sembahyang lagi? Bila nak sembahyang lagi? Bila nak sembahyang lagi? Ni orang yang asyik dengan ibadat. Orang yang seronok dengan ibadat. Tak? Dia bukannya dengar-dengar masuk sembahyang, Allah, masuk dah. Tak, dia tak merungut. Tak merungut, tak bersungut. Kita tak bersungut lagi banyak. Tak? Cepat benar pun, tak dandan untuk bila pun katanya. Bahagilah. Duh, ni kan. Aduh, ya Allah, kan. Payah dan nonnya. Bukannya senang. Nak jaga, nak pelihara ni kan yang dikatakan ni, tak? Orang yang mencita-cita nak mengerjakan sembahyang kedua. Demikian sampai bila-bila pun. Ini kalau lambat sikit mengata udahlah ustaz, cukup lah tu. Kan? Belum lagi lah. Apatah lagi nak cerita sembahyang. Kalau ngaji pun kita rasa runsin lah. Tak? Itu sebabnya Nabi sebut apa? Orang yang mengekalkan atas tiap-tiap sembahyang lepas sembahyang ni, Nabi sebut apa? La yazalu ahadukum fis salah ma dama yantaziruha wala tazalu malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fil masjid Allahumma ighfir lahu Allahumma arhu ma lam yahdis.
Sesungguhnya setiap seseorang kamu di dalam pahala solatnya, maka selama ia menunggukannya. Orang yang selama mana duduk menunggu semayang, maka dia akan dapat pahala semayang. Ni tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan dapat pahala menunggu. Tak? Tuan-tuan duduk nunggu ni duduk mengaji ni, kan? Sejam duduk nunggu ni, tak tahu lagi nak habis pukul berapa ni. Kan? Selama mana tuan-tuan duduk ni, selama itulah tuan-tuan dapat pahala. Tak? Duduk lah tunggu, tengok je muka ustaz ni, bila lah budak ni nak habis. Kan? Kita duduk tunggu tu, selama tu lah, dengan niat tunggu semayang. Kalau duduk nunggu dengan muka menyampah tu, tak ada apa juga tu. Kan? Duduk nunggu, niat tunggu semayang. Aku mengaji ni, aku nak mengaji sebab aku nak tunggu semayang, dapat pahala sepanjang-panjang dia duduk dalam semayang ni tadi, duduk lepas semayang tadi. Dan sentiasalah para malaikat beristighfar kepada seseorang kamu selama berada di dalam masjid. Malaikat ni duk istighfar tak putus-putus kat kita. Selama mana kita duduk dalam masjid ni, malaikat istighfar tak putus-putus. Katanya malaikat, Allah maghfir lahu, Allahumma arhamhu, selama tiada berhadas. Hadis riwayat Tirmizi. Selagi mana kita duduk ni, Allah maghfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia. Allah marhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Ni kita duduk dalam masjid ni, duduk nunggu ni, semayang ni, sambil duduk ngaji ni, dapatlah Allah maghfir lahu, Allah marhamhu. Ustaz, tak mati lagi takkan fir lahu dah. Tak mati pun fir lahu lah. Dosa kita banyak. Kan? Bayangkan, malaikat ni orang tak ada dosa. Orang tak pernah buat salah dengan Allah Ta'ala ni, taat ni, doa kat kita. Apa kita rasa? Agak-agak Tuhan nak tolak. Orang anak kita tak pernah buat salah dengan anak kita yang selalu buat salah, minta duit, mana lagi senang dapat? Diam belaka ni. Soalan tu kan, suruh ni ada tanda soal ujung. Mana senang dapat? Anak kita yang tak pernah buat salah, baik, suruh buat apa, membuat, angkat pinggang, angkat, basuh baju, basuh, ngaji, rajin, semua rajin, belajar pandai. Dia minta abah nak laptop satu. Agak-agak nak bagi tak? Diam, siapa tuan-tuan tak ada mulut lah ke? Risau nak jawab, tak nak bagi pun cuak hati tuan-tuan lah. Kan saya nak marah pun. Kita bagi tak? Bagi. Kenapa dia? Allah ustaz, belajarnya rajin. Kan? Tapi kalau anak ni tahu biut-biut, degil, bantah barut, berat tak biar ni, mana suruh lah apa pun, nohin apa tak ajak. Pergi sekolah lompat pagar. Dah sampai sekolah, saya hantar cikgu sampai depan pagar. Ya, lepas dia masuk pagar, dia lompat ke tepi. Nak pergi tu tengah pekan Kuala tu. Zaman dulu duk pergi mana? The gate semua tu kan, duk main komputer. Pergi lari sampai ke Sepang Menaga, duk main kat Inet semua tu. Dululah, sekarang tak tahu dekat mana lah kedai-kedai komputer ni, duk main game. Waktu sekolah contoh, panggil baju sekolah pergi main game, relax, nohin je. Siapa pun tak ajak, siapa pun tak tahu waktu tu kan. Waktu tu lepas tu anak ni kata, abah nak duit beli laptop, nak bagi ya? Kamu ngaji pun malas, belum apa-apa lagi, apa pun tidak, apa ni semacam-macam kita drop kan. Sedangkan itu manusia, belum tentu lagi hak perangai teruk ni memang hantu raya sungguh. Dan belum tentu lagi hak yang tak pernah buat salah depan kita, rupa pijak semut tak mati ni tak pernah buat salah, belum tentu. Ya, kan anakku Sazali tu rupa itu juga. Kan depan bapak tadi Sazali pergi tolong orang miskin, bapak kesian dia, bapak kan bapaknya bagi kunci. Kan, ambillah kunci peti besi nakku. Bagi apa kata ucapan pertama kali setelah dapat kunci perbendaharaan bapak ni. Kawan-kawan, kita ada banyak duit, kita boleh pergi tengok wayang, kita boleh pergi main judi, main. Kita boleh pergi disco, kata dia Syazali, kan, bila dapat kunci.
Tu tak baik tu depan bapa. Malaikat tak pernah bermuka-muka. Malaikat ni makhluk yang tak pernah bermuka-muka depan Allah Ta'ala. Sebab dia tahu dia hamba. Dan tak pernah buat salah pun sekali pun malaikat. Tak ada malaikat yang tersilap turun wahyu macam mana yang dikatakan oleh Syiah. Jibril sebenarnya silap turun kat Nabi, patut kat Ali. Tak pernah. Malaikat tak pernah buat kerja apa itu. Bayangkan kalau dia yang minta pada Allah. Allahumma ghafir lahu. Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunlah dia. Ya Allah, kasihanilah dia. Bayangkan. Selagi mana kita berada dalam keadaan suci daripada hadas. Maka dengan demikian itulah menyuruh Allah Subhanahu wa taala akan hamba-Nya yang mukmin di dalam kitabnya, dan dengan dia memperbaikkan sifat mereka itu. Dan maka firman, peliharalah oleh kamu hai orang mukmin atas sembahyang yang 5 waktu daripada sembahyang wusta, dan berdiri kamu bagi Allah Ta'ala mengerjakan akan taat. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Hai sekalian oleh kamu orang mukmin, peliharalah kamu sembahyang. Hafizu ala salawati, peliharalah kamu akan sembahyang 5 waktu. Was salati wusta, iaitu sembahyang yang pertengahan. Apa dia? Sembahyang asar. Wusta di sini kata para ulama adalah merujuk kepada sembahyang asar. Sebab orang munafik banyak sembahyang asar dia pada waktu-waktu cupui, dan sembahyang dia pula macam mana sembahyang ayam mematuk padi, ayam matuk barang makan. Laju, tak ada tomak ninah. Laju tak apa kalau ada tomak ninah. Ni laju tak ada tomak ninah. Kita marah Tok Iman laju. Kalau laju ada tomak ninah tak apa. Nak, yang ni masalahnya laju tak ada tomak ninah. Ni yang jadi kan. Duk jadi kat belah-belah Hindun pun begitu juga lah. Laju ya mat, tomak ninah entah ke mana apa, entah ke mana. Lepas tu pening. Ada. Semayang berapa rakaat? 5 orang apa? 2 rakaat. Tak. Sembayangnya 2 rakaat, 20 rakaat 7 minit. Di Indonesia kan. 20 rakaat 7 minit. Celaru habis orang. Tak, celaru habis. Tak. Habis. Maka berkehendak dengan salawat itu, iaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berhenti setakat tu insya-Allah. Ada soalan? Tak ada soalan Bagus tuan ni. Tak ada Alhamdulillah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna, rabbi 'allimna allazi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarrib lana fid dinina ma lakhtu unsa zakar. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.